Buletin Didik 29 April bersama saya, Syafri Izon Wahab. Salam hormat dan salam sejahtera. Pandangan guru, murid dan ibu bapa yang diperoleh sepanjang sesi libat urus Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menjadi asas pelaksanaan keputusan pemansuhan UPSR bermula tahun ini. Menterinya Datuk Dr. Razzie Jidin menerusi kenyataannya di Facebook berkata, perbincangan melibatkan hampir 2,000 guru tahun 6, guru besar dan Persatuan Ibu Bapa Guru PIBG telah memberi input yang cukup bermakna buat KPM berkaitan pelaksanaan UPSR. Menurut Datuk Dr. Razzie, KPM mula mengkaji dan meneliti secara holistik pelaksanaan UPSR selepas ia dibatalkan tahun lalu kerana pandemik COVID-19. Ia termasuk mengambil kira amalan terbaik sistem pentaksiran sekolah rendah di pelbagai negara seperti Finland, Norway, New Zealand dan Scotland. Pelbagai perbincangan diadakan KPM untuk mencari pendekatan terbaik dalam menilai pembangunan murid secara menyeluruh, bagi memastikan murid diberikan ruang dan peluang untuk mengoptimumkan potensi mereka. Datuk Dr. Razzie turut berkongsi dalam kenyataannya itu, sebahagian pandangan yang diterima dari guru besar, guru sukan dan ko-kurikulum serta murid. Justru selepas mengambil kira pandangan pelbagai pihak, keputusan ini dibuat demi generasi pewaris negara. Jelas beliau lagi, setiap keputusan tentunya tidak akan memuaskan hati semua pihak. Namun apa yang penting, ia dibuat dengan objektif dan bertunjangkan asas yang kukuh dengan analisis yang mendalam. Keputusan kerajaan memansuhkan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR dan membatalkan pentaksiran tingkatan 3 PT3 tahun ini disifatkan sebagai langkah yang wajar dan tepat. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia NUTP Aminuddin Awang berkata, guru-guru kini dapat kembali menumpukan usaha ke arah mencapai matlamat pendidikan berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan pembangunan modal insan secara seimbang dan menyeluruh. Bagi melahirkan generasi yang seimbang, harmoni dan berakhlak tinggi, tumpuan seharusnya diberikan dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek seperti yang digariskan di bawah falsafah pendidikan kebangsaan. Justru pemansuhan UPSR dan pembatalan PT3 diharapkan dapat mengubah pemikiran dan pembelajaran di sekolah yang sebelum ini berorientasikan peperiksaan. Kita mengharapkan agar dengan pemansuhan ini, sekolah-sekolah di negara kita bukan lagi berorientasikan peperiksaan dan bukan lagi berasaskan bilangan A yang banyak itu menentukan kecermelangan sesebuah sekolah. Tetapi yang penting sekali kita nak memastikan kemenjadian murid. Tambahnya, perkembangan murid dilihat lebih baik dinilai menerusi aspek kognitif, psikomotor dan afektif serta lebih mudah untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan mereka dalam pembelajaran berbanding bergantung pada peperiksaan semata-mata. Dan ini membolehkan guru-guru membuat tindakan susulan yang sewajarnya dalam pembelajaran dan yang paling penting sekali, melalui pentaksiran berasaskan sekolah ini, guru-guru mampu untuk membuat perancangan dan mengubah suai kaedah pengajaran mengikut keperluan murid-murid mereka. Pemansuhan seiring dengan situasi semasa yang membantu memudahkan guru untuk menumpukan hal berkaitan pembelajaran yang sebelum ini terjejas disebabkan pandemik COVID-19 serta berupaya mengurangkan bebanan yang dihadapi warga pendidik yang berdepan kebimbangan kerana sukatan pelajaran tidak dapat dihabiskan pada waktu ditetapkan. Seiring dengan perubahan dan kehendak dunia masa kini, ibu bapa perlu lebih bersikap terbuka untuk mendepani perubahan yang dilaksanakan dalam sektor pendidikan negara. Justru usaha mentransformasikan pendidikan secara tradisional kepada kaedah penilaian yang lebih baik bakal memberi manfaat untuk generasi akan datang. Menurut Dekan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Madya Dr. Sharifah Ruzaina Syed Aris,
Ibu bapa perlu menerima bahawa pendidikan yang diterima pada zaman mereka tidak sama dengan cabaran yang dilalui anak-anak hari ini. Jadi dunia sekarang ni telah berubah. Kalau kita boleh belajar daripada negara-negara membangun seperti Jepun, Finland, bagaimana mereka mendidik anak-anak memberikan kemahiran. Survival, kalau kita tengok di Finland, hanya subjek-subjek yang kemahiran saja diajar di peringkat awal. Tambah Profesor Madya Dr. Sharifah Ruzaina, anak-anak pada usia 7 hingga 12 tahun adalah waktu mereka menunjukkan potensi, minat kebolehan, keinginan dan kecenderungan. Kerana pada waktu ini, perkembangan kognitif mereka baru bermula dengan emosi yang sedang berkembang untuk membentuk nilai dalam diri. Contohnya matematik. Kalau di peringkat sekolah rendah, kita janganlah panggil matematik. Mungkin kita boleh panggil, ini kita bincanglah kemahiran numerasi contohnya. Kerana kemahiran numerasi ini lebih, definisinya lebih luas berbanding dengan matematik. Kemudian mungkin subjek yang membentuk minda keusahawanan ataupun entrepreneurial mindset, iaitu pelajar ni yang dapat membentuk pelajar untuk sentiasa berfikir. Jelas beliau lagi, aktiviti co-curriculum perlu diangkat sama penting dengan aktiviti pembelajaran di dalam bilik darjah kerana murid yang mempunyai jati diri dan dibentuk kekuatan dalaman mampu berdepan cabaran akan datang. Penuntut Institusi Pengajian Tinggi IPT dibenarkan pulang sempena cuti Hari Raya Aidilfitri kecuali negeri Sarawak. Kementerian Pengajian Tinggi memaklumkan yang tarikh yang ditetapkan bagi pergerakan pulang ke rumah bermula 7 hingga 12 Mei, manakala pergerakan penuntut kembali ke kampus pada 15 hingga 20 Mei depan. Menurut kementerian berkenaan dalam satu kenyataan, mesyuarat sidang khas Majlis Keselamatan Negara MKN yang diadakan semalam bersetuju memberi kebenaran tersebut. Pihak IPT menyediakan surat pelepasan perjalanan rentas negeri atau daerah dan menyelaras tarikh pergerakan pulang dan kembali bagi setiap penuntut. Pergerakan pulang penuntut menggunakan 3 kaedah iaitu kenderaan sendiri, dijemput ibu bapa atau penjaga atau menggunakan bas yang diselaraskan IPT. Kenderaan awam tidak dibenarkan kecuali perkhidmatan penerbangan. Penuntut turut diberi pilihan sama ada pulang ke kediaman masing-masing atau kekal di kampus. Kebenaran ini selaras dengan kelonggaran diberikan MKN sebelum ini kepada sektor pendidikan. Pergerakan hanya melibatkan 103,994 penuntut yang berada di kampus daripada jumlah keseluruhan 1.3 juta pelajar. Penuntut dan ibu bapa boleh merujuk kepada prosedur operasi standard pergerakan penuntut IPT pulang sempena cuti perayaan Aidilfitri dan dokumen soalan lazim disediakan melalui portal rasmi KPT tertera. Pertanyaan lanjut boleh dibuat dengan menghubungi pegawai penyelaras di IPT masing-masing atau bilik gerakan KPT di nombor tertera. Sementara itu, selain Sarawak, mahasiswa yang berada di lokaliti Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD juga tidak dibenarkan pulang ke rumah sempena cuti Hari Raya Aidilfitri. Penetapan juga dibuat bagi mahasiswa dari kawasan dikuatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Kelantan supaya menjalani pengasingan kendiri selama 6 hari di rumah keluarga masing-masing. Manakala bagi pelajar yang dibenarkan pulang, proses saringan kesihatan akan dilakukan sebelum ke destinasi masing-masing. IPT juga perlu membuat pelaporan kepada Kementerian Pengajian Tinggi secara harian berhubung jumlah pelajar yang bergerak pulang. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini mengajak umat Islam di negara ini untuk bersama-sama menghayati hikmah peristiwa nuzul Al-Quran serta isi kandungan kitab suci itu secara keseluruhannya. Beliau berkata Al-Quran adalah mukjizat terbesar kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi sumber ilmu, hidayah serta panduan umat Islam untuk menjalani kehidupan di dunia. Melalui satu hantaran di laman Facebook, beliau berkata, membaca, mengamal dan menyebarkan kandungan kitab suci itu bagi manfaat manusia adalah tanda mencintai Al-Quran.
Justru lebih banyak masa perlu diluang untuk membaca serta memahami intipatinya yang antara lain mengajak umat Islam melakukan amal soleh. Tan Sri Muhyiddin turut mendoakan umat Islam di Malaysia dan seluruh dunia agar dapat menjalani ibadah puasa dengan sempurna. Bersempena bulan Ramadan ini, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP menganjurkan pertandingan bercerita kisah Ramadan khusus untuk murid sekolah rendah. Pertandingan di bawah program Seronoknya Membaca itu dianjurkan dengan kerjasama Masjid Jami' Sultan Abdul Samad, Kuala Lumpur. Menurut Ketua Bahagian Pengembangan Kesusasteraan Kanak-kanak dan Remaja Dewan Bahasa dan Pustaka, Muhammad Fazli Tajwid, antara objektif pertandingan ini adalah membina keyakinan diri dan melahirkan kanak-kanak yang berketerampilan. Antara objektif pertandingan ini termasuklah untuk meningkatkan kemahiran berbahasa dan untuk meningkatkan keyakinan diri dalam kalangan kanak-kanak. Bersesuaian dengan bulan Ramadan yang mulia ini, tema pertandingan bercerita pada kali ini adalah berkisarkan kisah Ramadan. Para peserta boleh kongsikan pengalaman menarik pada bulan Ramadan secara penceritaan yang kreatif. Pertandingan ini terbuka kepada kanak-kanak berusia 7 hingga 12 tahun. Lebih menarik, ia juga menggalakkan penyertaan dari kanak-kanak pelbagai bangsa dan agama di negara ini. Cara penyertaan amat mudah. Ibu bapa hanya perlu merakam video anak-anak bercerita mengenai kisah menarik Ramadan. Kemudian, video rakaman perlu dimuat naik ke laman Facebook serta diletakkan tanda pagar pertandingan bercerita kisah Ramadan. Pemenang bakal memenangi hadiah menarik berupa wang tunai sehingga RM300. Maklumat lanjut mengenai pertandingan boleh layari Facebook, Instagram dan Twitter Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia atau DBP Malaysia. Tarikh tutup penyertaan pada 12 Mei 2021. Hampir 200 gelandangan termasuk kanak-kanak golongan miskin bandar menerima bantuan makanan dalam program Jom Sahur KPT Prihatin, anjuran bersama Institut On Jaafar IOJ dan Yayasan Sukarelawan Siswa YSS. Turut diagihkan pek penjagaan kebersihan diri bagi meringankan beban yang ditanggung golongan itu ketika penularan pandemik COVID-19. Jom Sahur KPT Prihatin diadakan di 3 lokasi iaitu Pusat Pembelajaran Komuniti Chowkit, Pusat Transit Gelandangan dan Anjung Singgah. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif YSS, Wong Kin Lun, kanak-kanak sentiasa menjadi keutamaan dalam kebanyakan program anjuran mereka sejajar dengan usaha memastikan pencapaian pendidikan dan pembangunan komuniti. Kanak-kanak ini merupakan aset negara pada masa depan. So, kita rasa bangga dan happy apabila kadang-kadang tidak ditinggalkan sewaktu pandemik COVID-19 ni dan kebajikan mereka dijagalah. Seiring dengan kempen yang kita jaga kita oleh YB Menteri sendiri, so kami YSS akan sentiasa datang dengan lebih banyak perancangan untuk program-program untuk membantu kelantangan terutamanya kanak-kanak. Program Jom Sahur KPT Prihatin turut dimeriahkan dengan kehadiran Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad dan penyanyi terkenal Fauziah Latif. Hari ini kita ada projek Jom Sahur dan semua yang terlibat sukarelawan semua, ada IOJ, lepas tu sukarelawan siswa semua dapat bergabung tenaga with all the sponsors tu semua dapat memberikan kita share sekali memberi rezeki kepada mereka-mereka semua yang kurang bernasib baik dan alhamdulillah diharapkan usaha murni ini tetap diteruskan. Jom Sahur adalah program tahunan di bawah kelolaan IOJ yang diadakan sepanjang bulan Ramadan. Selain meraihkan golongan tidak berkemampuan, program ini bertujuan menyuburkan rasa tanggungjawab, membantu golongan terbabit dalam kalangan generasi muda. Untuk murid-murid, pertama, apabila kita nak minat matematik, kita mestilah memberi perhatian semasa guru mengajar. Yang kedua, cuba habiskan kerja-kerja matematik
yang cikgu beri dan paling penting, mestilah menyiapkan kerja rumah. Sekiranya ada apa-apa yang tak faham, jangan diam, jangan simpan, terus luahkan, ceritakan pada guru. Kalau malu, bolehlah gunakan pakilat yang ada di dalam kelas masing-masing. Hanya berbaki 3 bulan lagi menjelang Tamasya Sukan Olimpik 2020, Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC mengumumkan set baharu garis panduan Sukan Olimpik yang antara lain menjadi panduan buat semua kontingen berhubung penganjuran Tamasya sepanjang dalam situasi pandemik COVID-19. Menurut Presiden Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa, Thomas Bach, garis panduan baharu ini dibuat berdasarkan kaedah saintifik dan pandangan pakar perubatan dalam memastikan kesemua yang terbabit dalam Tamasya kali ini berada dalam keadaan selamat. How we can minimize risks. These version 2 of the playbooks are clearly demonstrated. There are more specific details and rules and guidelines to ensure this health and safety. And they can give confidence, and they show how diligently Japan is protecting its population and is protecting also the participants of the Games. Buku panduan berkenaan antara lain meletakkan syarat untuk kesemua yang terlibat untuk mengambil vaksin selain perlu menjalani 2 jalitan sebelum boleh memasuki Jepun. Dijangka lebih 15,000 individu akan memasuki Jepun, terdiri daripada atlet dan pegawai serta pengadil, penaja dan media. Penganjur Tokyo 2020 turut akan membincangkan berhubung kehadiran penonton dalam venue pertandingan di mana segalanya akan diputuskan pada Jun nanti. 緊急事態宣言の下でこうした状況が起きている以上、ギリギリの判断として無観客という覚悟は持っておりますが、他方でそれだけではなく、状況が許せばより多くの観客の皆さんに見ていただきたいという希望も持っていることもお知らせをお伝えをしたいというふうに思います。Roket milik Agensi Angkasa Lepas Eropah, Vega, berjaya berlepas dari pusat angkasa Gienah, Perancis dengan membawa satelit pemerhati antara yang tercanggih di dunia. Pelancaran dilakukan pada jam kira-kira 9.50 malam semalam. Selain satelit Pleiades Neo 3 dengan berat 900 kg, Vega turut membawa 5 satelit kecil yang lain. Ia termasuk satelit syarikat telekomunikasi, satelit radar, satelit maritim serta penerbangan dan juga satelit navigasi milik Norway. Kesemuanya berjaya dilepaskan ke orbit kira-kira sejam 40 minit selepas pelancaran. November lalu, misi pelancaran Vega dengan membawa 2 satelit milik Sepanyol dan Perancis gagal disempurnakan ekoran masalah teknikal. Jangan lupa selepas ini, saksikan Buletin Didik edisi khas bersama Menteri Kanan Pendidikan, Datuk Dr. Razi Judin. Marilah kita sama-sama menghayati peristiwa nuzul Quran dan memperoleh keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Salam nuzul Al-Quran kepada seluruh umat Islam. Saya Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum. Allahumma arhamna bil Quran.